apa-apa amalan yang boleh pahalanya macam ibadat haji. Ada. Ya. Rasulullah SAW juga menyatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu haji ma'i. Ya, Rasulullah kata mengerjakan umrah pada bulan Ramadan, ya, dia ni maknanya equal dia, kesamaan dia, ya, dari sudut ganjaran, tapi ganjaran asas, ya, seperti menunaikan haji. Dalam satu riwayat lagi, hajj ma'i, maknanya haji bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana masa Hajatul Wada' pada 10 Hijrah, ya, yang Rasulullah SAW lakukan, ya, 1334 tahun yang lampau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak dapat pahala asas haji seperti mana haji bersama dengan Rasulullah, buat umrah pada bulan Ramadan. Ya. Yalah, nak dapat itulah, ya, yang wallahu alam, yang saya tahu, hadis yang ada dalam kepala otak saya ni, dalam fikiran saya, itulah satu-satu hadis yang mengatakan kalau nak merasa dapat pahala seperti haji, buat umrah dalam bulan Ramadan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, haji fardu sekali sahaja. Adapun hadis-hadis yang menyatakan, ya, pergi haji itu berapa tahun sekali dan sebagainya, ya, hanya lebih bersifat kelebihan. Contohnya hadis tabi'u baina haji wal umrah. Pergi haji, umrah, haji, umrah, semua itu, ya, kelebihan dia yang fianil faqri, dia akan menafikan kefakiran. Sebab apa? Bila kita ada niat nak pergi, yang kita dah pasang niat, of course kita akan menyimpan. So duit akan tetap ada dalam tabung. Kalau tidak mungkin habis, setiap bulan habis. Kaih bulan makan bulan kan. Tapi bila kita nak pergi umrah, kita simpan sekurang-kurangnya 200, 400, 600. Lepas 2 tahun ada 5, 6 ribu, 8 ribu. So dia menafikan kefakiran. Kalau kita simpan 200 sebulan, kita simpan dalam tempoh 15 bulan, dah ada dalam 3,000. Ya, ataupun kita simpan kalau hadul kifayah miskin di Malaysia, di Perak ni RM1,740.38, kalau tak salah saya, ya. Jadi maknanya simpan 8 bulan dah 1,600, dah terkeluar daripada kategori, ya, fakir miskin, sebab dah ada duit sebanyak itu, paling tidak masa itu. Ya, jadi betul lah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis-hadis lain yang yang ada ancaman-ancaman tertentu. Ya, kalau tak buat haji kan, leka dan segala macam itu, ya, yang mengatakan contohnya mati seperti Yahudi, mati seperti Nasrani, ataupun terhalang daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Majoriti hadis ini sama ada bertaraf hasan ataupun dhaif. Tapi tak apalah untuk kita bersemangat kan. Sebagaimana satu hadis dia taraf dhaif, ya, walaupun dia bersifat hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu mana Rasulullah SAW sabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, mana-mana hamba, ya, yang aku berikan, ya, sahhatu lahu, maknanya aku beri mereka kesihatan, wa wasa'u lahu ma'isha, bagi dia keluasan di sudut kehidupan, rezeki apa semua, ya, kemudian dia tak pergi haji, ya, mengunjungi Baitullah setiap 5 tahun, la mahrumun, maka dia akan mula mendapat pengharaman, maknanya terhalang, terhijab daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis juga adalah lemah. Ya, tapi untuk beri semangat pada kita, kan, takkanlah pergi haji lepas tu tak kunjung dah Baitullah, duk pergi seluruh dunia merantau ke sana kemari kan. Eloklah 5-6 tahun pergi balik umrah. Lepas tu pergilah balik satu dunia. Lepas 5 tahun pergi lagi umrah. Sekurang-kurangnya habis hayat tu, ya, danlah 5-6 kali kita berada di tanah suci. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu haji fardu, sekali sahaja difardukan kepada kita. Kemudian haji badal, ya, ini kepada mereka yang asasnya mampu untuk pergi ke tanah suci, telah mampu, ada istita'ah, berkemampuan untuk pergi ke tanah suci, tetapi terhalang. Sama ada terhalangnya itu semasa hidup. Contohnya nak pergi tiba-tiba, ya, accident tu menyebabkan buah pinggang dia rosak, terpaksalah dia berhadapan dengan hidup berdialisis setiap minggu. Jadi orang begini dah ada dalam senarai, tak boleh pergi
haji. Walaupun mungkin usianya 26 tahun. Ya, seorang kerani di pejabat saya tahun lepas, umur baru 28, tiba-tiba dia collapse, dia jatuh. Ya, sehat, dia orang yang sehat, tiba-tiba dia jatuh, tak tahu mungkin kena jangkitan ke apa semua, masuk hospital, kesan jatuh tu sebab je lah kan, nak tahu, rupanya dia kena jangkitan apa semua dan menyerang anggota dalam dia termasuk buah pinggang. So bermulalah hidup dia secara dialisis 3 kali seminggu walaupun umur 28. Dia sedih, dia selalu mengadu kat saya, ustaz, saya ni kan kalau ikutkan dah kota tak jauh dah, tapi ni macam mana ni ustaz? Kan? Tanya, boleh tak dibadalkan hajinya? Saya kata tunggu dulu. Kan? Puan masih muda, mungkin teknologi sekarang belum cukup ampuh. Mungkin dalam 20 tahun, 10 tahun nanti tiba-tiba ada teknologi. Kan? Sekarang ni hanya mengharapkan transplant kan, apa kita panggil pemindahan. Mungkin akan datang Allah bagi manusia ilmu, ada buah pinggang, tiruan yang tak tahulah, wallahu alam kan. Jadi mungkin boleh pergi dah. Ya, saya kata just hold dulu, simpan je duit tu kekal dekat situ, masuk lagi tambah kan, menunjukkan kita ada. Ya. Okey, ataupun orang yang dah mati. Ya, keluarga kita ada yang telah meninggal dunia, tak sempat pergi haji, duitnya cukup. Ya, duitnya cukup, maka wajiblah dihajikannya. Tetapi katalah duit itu tidak cukup, dia memang seorang fakir miskin, cukup-cukup je makan. Tapi alhamdulillah, ya, selepas dia meninggal itu, sumbangan-sumbangan orang bagi kepada anak dia pun semua cukup untuk pergi, ya, untuk dibadalkan. Ya. Maka afdalnya dibadalkanlah haji dia. Walaupun pada asasnya ya tak wajib. Ya. Sebab apa? Kerana semasa hayatnya dia tidak wajib, maka semasa matinya pun dia tidak wajib. Namun kalau ada duit, afdalnya waris dia buatkanlah haji badalnya sebelum duit yang lebih itu difaraidkan, dibahagi-bahagikan kepada yang berhak. Okey, seterusnya haji sunat, buat haji kali kedua, ketiga dan sebagainya. Seterusnya haji nazar. Ya, haji nazar, tak tahulah, kadang-kadang manusia ni, terutama orang kita, dia suka bernazar. Ya, walaupun jenuh Datuk Guru bagi tahu. Ya, hukum asal bernazar ni apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Makruh. Sebab apa? Kalau tak dapat, kita tak buat. Macam kita letak sesuatu syarat pula dengan Allah. Saya akan puasa kalau anak saya lulus puasa cemerlang. Kalau dia lulus cukup-cukup makan, tak wajib puasa. Kan? Mana asas dia bagi orang yang memang hidup dalam ibadah, tak perlu dia nak bernazar. Dapat ke tak dapat, tanda kesyukuran dia nak berpuasa, dia berpuasa. Itu lebih baik daripada meletakkan syarat-syarat. Ya, kalau begini aku puasa. Naik pangkat aku puasa. Dia dari si borang submit, ya Allah, kiranya aku berjaya naik pangkat ni, aku bernazar untuk puasa kan 10 hari contohnya. Ya. Tiba-tiba tak dapat naik pangkat, tak puasa. Nampak tak di situ? Ya. Jadi di sini juga, sedangkan kehidupan kita alhamdulillah, kehidupan orang kata ibad, seorang hamba Allah yang beribadah, puasa yang wajib, puasa yang sunat, so tak perlulah kita bernazar. Ya, kerana apabila kita telah bernazar, sekiranya sekian wajib ke atasku berpuasa, sekiranya berlaku sekian wajib terhadapku menunaikan haji. Dalam konteks sekarang, katalah dia dah pergi haji, ya, pergi kat tabung haji, tuan, saya betul saya dah pernah pergi haji tahun 2006 dulu, kan? Masalahnya saya telah bernazar, tuan, kan? Dan jadi pula nazar saya itu, apa yang saya nazarkan itu terhasil, Allah kurniakan kepada saya. Kalau tak tuan nak pergi, daftar haji. Kan? Tengok pula Allah, tuan tak boleh daftar haji, tuan. Kan? Sebab peraturan kata dah pergi haji, dah ada dalam rekod, tak boleh daftar haji. So nak pergi macam mana? Takkan nak pergi seberang ke negara, ambil dia punya pasport, kan? Pergi pula. Dulu ada orang kita buat macam tu, ya. Dia pergi ke sempadan yang di atas tu lah, kan? Tetapi bila berlaku masalah, dia cari tabung haji bila di tanah suci. Susahlah. Sebab apa? Nama dia dah lain. Ya, katalah nama dia Muhammad Hassan. Rasa-rasa jadi apa nama dia? Mahmad Praksa. Tu dia. Dia betul, ya. Ini kisah betul. Bukan saya buat cerita, ini kisah betul. Ya, berlaku. Ya. Dan lagi dahsyatnya,
meninggal. So meninggal akan keluar sijil berdasarkan nama dia yang Thailand itulah. Kan? Jadi kemudian tulisnya jinsiahnya ataupun warga negaranya negara itulah. So macam mana nak urusan harta pusaka di Malaysia? Banyak pula dia punya proses mahkamah dan sebagainya. Ya, pembuktian, dan di sana pula bila meninggal terus tanam dekat sana, bukan bawa balik. Kan? So macam-macam perkara yang berlaku lah kan. Manalah tahu tiba-tiba tuan-tuan ada connection, ada hubungan ataupun ada keluarga di sebelah atas tu kan, ajak macam tu, fikirlah 10 kali. Ya, fikirlah 100 kali ya. Impak dia punya apa? Kesan. Ya, kesan negatif jika berlaku sesuatu yang tidak diingini itu sangat besar. Ya, sangat besar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. So, kalau boleh, bukan kalau boleh, wajib tuan-tuan jangan bernazar nak pergi haji. Jangan menyusahkan diri, jangan menyusahkan diri orang lain. Orang yang beriman ni dia tak susahkan orang lain. Kalau dia nak susahkan diri dia tu cerita lain kan, kalau tak melibatkan orang lain. Tapi kalau melibatkan orang lain, janganlah dibuat. Kerana kita kena sayang orang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya haji qada. Ini insya-Allah tak berlakulah ya. Iaitu semasa dalam menunaikan haji, dia sepasang suami isteri itu sebelum tahallul awal telah bersama menyebabkan hajinya rosak. Kena juga buat amalan-amalan haji kena buat juga. Orang lain dapat haji, dia tak dapat apa-apa. Ya, malah kena bayar dam seekor unta, kena ganti pula. Tu yang susah tu, macam mana nak ganti? Nak daftar haji tak boleh. Kan? Terpaksa nak menunjukkan bukti kepada tabung haji, kami telah bersama suami isteri sebelum tahallul awal. Pening tabung haji, kat mana pula? Kan? Kemah ramai orang. Kan? Kemah ramai orang, takkanlah buat dekat toilet. Kan? Jadi banyak cerita nak membuktikan bahawa haji dia rosak. Kan? Memalukan diri satu hal lagi kan. Jadi insya-Allah janganlah berlaku. Wa'iyadzubillah. Baik. Itu tentang jenis-jenis haji. Sekarang kita pergi kepada cara mengerjakan haji. So ada 3 cara. Ya. 90 ke 95% jemaah haji memilih untuk membuat haji tamattu'. Seperti mana saya nyatakan, iaitu haji tamattu' ni dia buat umrah dahulu, kemudian baru dia buat haji. Umrah itu dibuat pada tahun semasa haji. Maknanya, katalah tuan-tuan pernah pergi umrah bulan 12 baru ni. Ya, ataupun akan pergi umrah cuti sekolah bulan 3 ataupun bila-bila masalah sebelum musim haji. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan pergi ke tanah suci, ya, walaupun pergi itu masuk dengan terus niat haji, macam orang buat ifrad lah, tetapi nama haji tuan-tuan adalah tamattu'. Sebab itu bila nak buat ifrad, ya, bila masuk saja awal Muharram, ya, 1 Muharram itu tuan-tuan dah tak boleh buat umrah. Kalau nak pastikan haji tuan-tuan betul-betul ifrad. Ya, sebab itu pada tahun 2016, ya, ketika saya pergi bersama keluarga saya, tahun itu saya tak bawa jemaah pergi umrah. Bulan 12 ke, ya, bulan 2, bulan 3 ke, sebab UiTM cuti waktu tu. Ya. Jadi saya tak bawa jemaah tahun itu. Sebab apa? Saya nak buat ifrad. Kerana sepanjang hidup saya, ya, alhamdulillah lah Tuhan bagikan berkali-kali pergi haji, ya, sama ada sebagai jemaah. Saya tak pernah buat ifrad. Walaupun saya sampai pada pagi ataupun tengah hari 6 hari bulan Zulhijjah, tinggal beberapa hari je kan, tapi semua saya buat tamattu' dalam hidup saya. Saya kata habis jari saya buat tamattu' dah. Saya kata tahun ni saya kata kat adik-beradik saya akan mohon akhir sebab saya nak buat ifrad. Dan alhamdulillah lah sebahagian besar daripada kami memilih untuk buat ifrad. Ya, kami bertolak pada malam 3 bulan, so sampai 4. Ya, sampai 4, totek sampai hotel maghrib 4 Zulhijjah. So tak lama lah kan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 hari jugalah berada dalam ihram. Okey. Alright, haji tamattu' mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji atau dalam bulan tahun haji yang sama, kemudian mengerjakan haji pada tahun itu juga. Ya, makna tuan-tuan buat umrah, contoh bila pergi bulan 5 nanti masuk Mekah tu dengan umrah, kemudian selesai umrah bebas daripada ihram,
Ya, bila 8 hari bulan Zulhijjah nak pergi Mekah, niat haji. Itu ya, namanya haji tamattu. Haji ifrad terbalik. Masuk Mekah terus melakukan ibadat haji. Ya, so beradalah dalam ihram selama 6 hari, 10 hari, 14 hari. Rekod saya pernah temu seorang Malaysia berada dalam ihram haji 2 bulan 8 hari kalau tak salah saya. Saya bertemu dengan dia 2 hari sebelum Syawal, ya, sehari sebelum Syawal. Kemudian pada 1 Syawal itu dia telah keluar kembali ke miqat, ya, ke miqat asalnya atau yang selari dengannya, berniat haji pada 1 Syawal. Ya, 1 Syawal. Orang besar juga, ya. Dia kira bercuti lah, sabbatical kot daripada dunia perniagaan dia, ya. So dia sampai daripada London, orang kita sampai ke London buat umrah bulan Ramadan. Lepas tu Syawal tu dia patah balik ke miqat, dia niat haji. Ya. Saya jumpa dia sebulan, tengok kuku dia banyak ni dah. Jambang dia dah mula dah. 2 bulan kemudian lagi dahsyat. Saya jumpa dia sehari sebelum nak pergi Arafah, lagi lah dahsyat. Dia jenis orang berjambang pula tu kan. Macam dah tak kenal dah. Misai ni pula dah nak nutup sini dah. Ya, kuku dah 2 bulan lebih. Ya, bila musim panas kita minum banyak kan. So kuku pun cepat tumbuh. Masya-Allah. Ya, dia hidup dalam dunia ibadah hampir 2 bulan lebih, ya, dan dia gunakan untuk mempelajari agama. Boleh katakan hampir setiap hari lah, dia pergi ke rumah pelajar Malaysia tu di Mekah, ya, untuk belajar dengan para pelajar lah yang ada di sana yang boleh mengajar dia ilmu agama. Alhamdulillah. Ya, masya-Allah orangnya. Sampai sekarang saya ada simpan kad dia lagi. Ya, tak pernah, itu rekod saya tengok orang lah 2 bulan 8 atau 8 hari ni, kalau 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah kan. 2 bulan 10 hari berada dalam ihram. Rasa-rasa tuan-tuan mampu tak? Kalau tanya saya rasa mati hidup balik pun rasa tak mampu. Ya, berada 6 hari itu pun, ya Allah, Tuhan yang sebenarnya menolong dan membantu kita sebenarnya. Ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu haji ifrad. Seterusnya haji qiran. Ya, haji qiran 2 in 1. Ya, bila selesai pelaksanaan semua kerja-kerja haji kita akan dapat haji dan umrah. Dia ada 2 kaedah yang saya akan terangkan nanti insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bolehkah kita berhenti pukul 10 suku? Kan dapat sejam kan. Apa itu nanti tuan-tuan makan pukul berapa? 9.45 tu, 10.45 kita mula balik. Kan? Sebab baru nak panas ni tiba tuan-tuan makan. Ya. Baik. Haji tamattu. Ya. Kita pergi pada haji tamattu. Mengapa? Walaupun yang afdalnya haji ifrad, kerana itulah majoriti di kalangan tuan-tuan dan puan-puan akan laksanakan. Okey, haji tamattu ni tuan-tuan, ya, seperti mana dinyatakan, buat umrah dulu, kemudian baru buat haji. Bermakna bila nak masuk ke tanah suci, tak kira lah, ya, kalau flight tu daripada Malaysia, landing dekat Jeddah, ya, mendaratnya di Jeddah terus masuk Mekah, niatnya dalam kapal terbang di Qarnul Manazil. Itu asas dia. Ya, kerana Qarnul Manazil di sebelah barat. Sepatutnya kapal terbang kita memang masuk ikut situ. Tapi musim haji ni tak tentu hala kapal terbang masuk ke tanah suci. Dia bergantung kepada, ya, kok mana dia dibenarkan masuk kan. Mereka akan berpusing dalam satu radius, ya, satu lingkungan kan. Kadang-kadang mula-mula dia masuk Qarnul Manazil, dia keluar balik, dia pergi ke selatan masuk ikut Yalamlam. Itu berlaku pada saya pada tahun 2016. Mungkin juga menjadi satu Allah kabulkan, sebab saya kata apa, teringin nak buat haji ataupun umrah dengan berniat di miqat Yalamlam, sama macam zaman ayahanda kita, nenda kita pergi naik kapal laut, ya, kapal, kalau tahun sebelum perang dunia dulu kapal Tandarius dan sebagainya, itu cerita ayahanda saya dululah. Atau kalau selepas itu kapal Bunga Raya sebagai contoh kan, dekat Pulau Pinang.
naik kan. Ada gambar tengok kenangan-kenangan zaman-zaman silam. Jadi mereka berniat di Yalamlam, ikut selatan ni. Yalamlam ni satu bandar lah. Jadi kalau orang naik kapal laut tu, dia akan setelah berhenti dekat macam ala Madagaskar semua itu, dia akan lalu dekat situ, ya, dekat Djibouti lah, bukan mana, dekat Djibouti, ya. Dia akan berhenti dekat situ. Kemudian last sekali akan sampai ke Jeddah, dia akan lalu selari dengan Yalamlam. Jadi saya pun pernah lah, ya Allah. Jadi berlaku 2016, ya, dia nak masuk tu dia patah balik. Last sekali dia masuk ikut selatan, Yalamlam. Pengumuman dah buat dah. Ya, pengumuman dah buat, sebentar lagi kita akan melalui miqat Qarnul Manazil. Dia tak kisah apa nama miqat sekalipun, yang penting niat kita tak ada pula saja aku mengerjakan umrah di miqat Qarnul Manazil, tak ada. Kan? So jangan risaulah. Pernah satu ketika bila kami track, kan sekarang ni bila kita tahu nombor kapal terbang tu, kita boleh track dengan air tracker apa semua tu kan, sekarang ni dah moden sangat kan. Kami ikut. Kapal terbang ni ikut utara. Mana dia naik ikut Gulf tu, teluk masuk ikut arah ke Kuwait tu, dia pusing Zatul Irqin. Orang Iraq sepatut niat kat situ, kita niat kat situ. Tapi skrip sama je, tuan-tuan dan puan-puan. Sebentar lagi kita akan melalui miqat Qarnul Manazil. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang kan, cara dicakap lah kan. Jadi niatlah haji atau umrah dekat situ. Ya. So permasalahan miqat, tempatnya tu jangan fikir. Yang penting kita berniat sebelum miqat. Ya, sebelum miqat. So berniatlah. Kalau nak buat haji tamattu, wajib berniat umrah. Tak ada saja aku mengerjakan haji tamattu. Tak ada, tuan-tuan. Ya, dia benda yang terhasib. Bila kita buat umrah dulu, kena bawa kita buat haji, dapatlah haji tamattu. Ya, tak payah niat nanti kat Mekah pun sebelum dekat Arafah saja aku mengerjakan haji tamattu. Tak payahlah, nampak benar lah, tak belajarnya. Kan? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, so berniatlah umrah dalam kapal terbang lebih kurang 30 minit sebelum nak mendarat di lapangan terbang King Abdul Aziz International Airport, Jeddah. Kalau daripada Madinah, bila berada di Zulhulaifah, ya, atau orang dulu-dulu suka sebut Bir Ali, Abyar Ali, ya, telaga Ali. Banyaklah orang fikir, oh telaga Saidina Ali yang korek kot. Bilanya pula yang korek telaga tu jadi banyak-banyak sehingga memudahkan jemaah haji itu berlaku berapa ratus tahun kemudian, ya, yang diusahakan oleh khadam-khadam atas perintah Sultan Ali daripada Sudan. Iaitu dinamakan telaga, nak sebut telaga Sultan Ali. Zaman tu tak ada fikir-fikir sultan apa semua ni, tak ada. Dia bagi nama je, ya, Bi'ru Ali atau Abyar Ali. Bi'run susah nak sebut, hamzahnya dihazafkan, dibuang, jadilah Bir Ali. Tu sebut sedikit kisah. Mungkin dah cerita kot sebelum ni ya? Belum. Okey. Oh, Madinah hujung. Ya, kisah sejarah Madinah. Cuma kadang-kadang kita masukkan dalam ketika inilah. Baik. Kemudian bila dah selesai umrah, duduklah dekat Mekah tu 3-4 hari, 2 minggu, ada yang sampai dah hampir 3 minggu berada di Mekah. Bila 8 hari bulan nak bergerak ke bumi Arafah, ya, seawal selepas Zuhur, ya, selewat-lewatnya bergantunglah. Kadang sampai 12 malam, pukul 1 pagi, 2 pagi, ya. Baru bergerak daripada Mekah menuju ke Arafah. Berniatlah haji pula di hotel tersebut. Ya, semasa kita berada di Mekah. Niat haji pula. So pergilah Arafah, kemudian menunaikan segala rukun dan wajib-wajib haji yang lain. Baik. Kalau haji ifrad, dia terbalik. Semasa berada dalam kapal terbang atau di Bir Ali tersebut, kita berniat haji dahulu. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, sampai Mekah semua, ya, kita berkekalanlah dalam ihram sampailah selesai kerja-kerja haji kita. Dah selesai kerja haji, sebelum balik ke Malaysia atau sebelum bergerak menuju ke Madinah, dalam bulan Zulhijjah yang sama kita buat umrah. Kalau tak nak buat umrah boleh tak Ustaz? Boleh. Cuma sekiranya umrah itu dibuat langkau tahun ataupun tidak dibuat langsung, maka orang yang buat haji tamattu naik atas dia. Walaupun asalnya dia dapat haji yang terbaik kan. Tapi sebab dia tak buat umrah selepas itu, kerana pada pandangan dia, saya dah buat umrah banyak kali dah Ustaz. Habis kaki, tangan, rambut semua habis dah. Ya, sebab rambut dia botak. Boleh dia cakap macam tu kan. Ataupun ada 2-3 helai kan. Jadi dia kata saya dia buat umrah dah banyak kali dah Ustaz. Tak terkira dah, cukuplah buat haji ni je. Kan? Maka automatik walaupun
umrah dah buat banyak kali, kerana haji itu tidak disekalikan dengan umrah selepas itu, maka orang yang buat tamattu' naik atas dia. Itu dia. Ya. Okey. Jadi selepas kerja umrah selesai, sebelum balik ke Malaysia atau pergi ke Madinah, berniatlah umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maknanya dia opposite, ya. Haji dulu baru umrah. Alright, manakala qiran pula, dia ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, buat haji dan umrah serentak. Niat pun serentak, sahaja aku mengerjakan haji dan umrah. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Ya, itu cara yang pertama. Manakala cara yang kedua, dia berniat umrah tapi ada halangan tertentu, ya, lalu dia masukkan haji dalam ihram umrah yang ada dalam diri dia. Ya, maknanya jadi macam tambah. Dia dah orang dalam umrah ni, ya, tapi tak selesai umrah dia. Ada syarat-syarat dia, tak selesai umrah, jadi nak pergi haji dah ni. Maka dia niat haji, masukkan haji dalam umrah. Itu satu lagi kaedah. Maknanya niat yang berasingan. Niat umrah dulu baru haji. Kalau yang cara pertama, serentak pada waktu yang sama. Dalam mazhab kita Syafi'i, kalau orang buat haji, tak boleh nak masukkan umrah pula. Kata dia niat haji, nampaknya masa kita ni cepoi, dia kata. Kan? Nanti habis haji, nanti kau nak buat pergi umrah ni, tak sempat ni. Kan? Kita buat 2 in 1 lah. Dia pun masukkan umrah dia. Tadi haji, ya. Masukkan umrah, tak pakai, tak boleh. Ya, yang boleh adalah dah berniat umrah, masukkan haji dengan syarat-syarat dia. Niat haji nak masukkan umrah, tak boleh. Ya, tak boleh. Kalau orang tu dah berniat umrah, Ustaz, last minute fikir nak buat haji tamattu' lah Ustaz. Saya nak batalkan haji saya ni. Tadi dah niat haji dekat hotel sebelum bergerak kat Madinah ni. Tapi bila sampai di Zulhulaifah, di Bir Ali, hati dah rasa-rasa tak boleh Ustaz. 9 hari nak berada dalam ihram ni Ustaz. Saya dah yakin saya tak mampu. So saya nak batalkan niat haji saya yang saya buat masa pas nak bergerak daripada hotel Madinah ni. Kat sini saya nak niat umrah. Apa berlaku pada dia? Jadi